Saya lupa. Sampai mana? Ada muslimat 200. Bab apa tu? Bab apa? Saya buat kitab baru. Bab apa? Bab atas tu tajuk dia. Atas tu tajuk. Cuba tengok tajuk atas tu. Tajuk. Bab tajuk dia. Hasad dengki. Bab 18 Hasad dengki atau iri hati. 183. Ayat terakhir apa dia? Baru mula ke ataupun ni kitab baru? Kalau kitab lama 238 kot. Kitab lama muka surat apa? Muka surat 23 234 238. Ayat apa? Ayat dia yang last kali. Hadis ke? Al-Quran ke? Ada. Tengok ayat apa? Hadis ke Quran? Kita tengok last kali. Buat. Baru mula kan? Baru mula lah. Baru mula lah. Abu Laid sombong. Ni tu bab sombong. Ni bab hasad. Tajuk hasad ke bab sombong? Sombong. Kejap. Sombong. Lepas hasad dengki lah 19. Sombong. Okey. Masuk ayat innallah. Baru masuk Ya'ti mutakabbir. Baru mula lah. So, Abu Laid sampaikan ni insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul minin. Dengar ke? Allahumma ghnina bihalalin haram bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhim ala dunya. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah jumpa kita buat pertama kalinya setelah 4 purnama 4 purnama. Ada 4 purnama Faham tak purnama ni apa? Purnama tahu? Purnama bulan bahasa lama. Betul otak-otak tahu lah tu. Macam-macam semua tahulah. Purnama maksudnya dah lebih daripada 4 bulan kita tak kemari. Bukan saya tak nak kemari, tapi dah memang tak boleh, betul? Undang-undang. Sebab tu kena ikut undang-undang sekarang ni. Lebih daripada 4 bulan kita tak berjumpa. Masih lagi Allah sayang kat kita. Allah bagi peluang lagi, kita datang sini lagi, dapat lagi masuk surau, dapat menunaikan sembahyang berjemaah. Allah bagi peluang. Hanya panjang lagi umur kita, panjang lagi nyawa kita. Maknanya janganlah bermain-main dengan Allah Ta'ala. Janganlah kita mencari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bagi peluang lagi untuk kita meneruskan hidup. Bukan untuk panjang umur sebenarnya, untuk cari satu lagi kehidupan yang perlukan bekalan. Bukan di dunia sementara sahaja. Orang Jawa kata mampir, ya. Orang Melayu kata sementara. Orang putih kata temporary. Betul? Orang Kelantan cakap apa? Sebentar je. Sebentar saja. Ya, tu. Ya, Allah bagi kita peluang untuk cari bekal untuk satu lagi kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. Ni. Nampak tuan-tuan? Hari ni kita baca bab sombong, kibr, bab 19, ya, masih baru mula itu kan. Maksudnya kalau tengok pengertian sombong ni, janganlah kita buat perangai lagi. Sombong ni macam mana? Yalah, sebelum ni kadang-kadang kita kata kita ni masih lagi sombong. Lah ni pun kadang-kadang kita sombong lagi. Walaupun Allah dah tunjuk, peringatan, Allah dah bagi peringatan. Dihantarnya binatang kecil yang tak nampak. Betul tak betul? Binatang yang kecil tak nampak, orang Kelantan kata. Betul? Tak nampak. Hanya kena ingat, bila Allah hantar peringatan tu, bukan sikit-sikit tuan-tuan peringatannya, yang membawa kepada bab kematian, yang nak menunjukkan kita jalan-jalan kematian. Kena saja binatang kecil tu yang tak nampak. Bukan nyamuk, lagi kecil daripada nyamuk. Betul? Lagi kecil daripada kepak nyamuk. Sekecil-kecilnya binatang, tak tahu datang dari mana. Itu sebenarnya Allah hantar sampai kita terpaksa mengikut SOP baru. Bukan kerajaan Malaysia yang meletakkan SOP baru, ya, sebenarnya kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menetapkan undang-undang baru pasal perangai kita, pasal fi'il kita, pasal perbuatan kita yang melampaui batas. Nampak? Itu pun tak beringat, Allah hantar lagi. Ni baru ni di Beirut. Betul? Satu letupan yang tak disangka. Kita tak tahu apa akan jadi, akan datang. Ni. Jangan kita sombong. Tak apa ustaz, kita duduk flat, apartmen Kasawari. Kita boleh lari daripada bala pada Allah Ta'ala. Kita boleh lari macam burung Kasawari, ya. Tahu tak burung Kasawari? Kaki besar. Jangan buat macam perangai burung Kasawari, ya. Dia panggil burung unta, kata Datuk Ismail Kamus. Betul? Burung unta. Datuk Ismail Kamus dah pergi, tuan-tuan. Dah pergi dah, ya. Bila dia pergi? Ramadan, 7 Ramadan, malam Jumaat, bulan puasa. Kata Habib Zainal, dia dah raya awal-awal lagi. Raya dia hebat, raya dia terlalu hebat. Di sana dia raya. Pasal apa? Dia dipilih Allah Ta'ala malam Jumaat mati, 12.30 malam. Kata Habib Zainal, terpilih, dia raya yang hebat. Kita seronok raya ke sini, tukar baju, tukar kereta, tukar rumah, akhirnya habis raya. Betul? Ni hantar binatang kecil tu, bagi SOP baru. Pasal apa? Kesombongan kita sebelum ini. Sombong macam mana? Ada azan di surau, ada azan di masjid, sombong kita.
Ada pengajian di surau, ada pengajian di masjid, sombong kita. Bertenang saja. Tepi tembok, tepi jalan, tepi kedai, tengah kedai, maghrib, isap rokok, order cha kuih tiaw, ada order mi goreng. Time azan tu dia ordernya. Kecuali lah dia nak berbuka puasa. Betul? Tu lain cerita. Nampak? Sombong kita? Sombong. Pasal apa? Tak nak ke surau, tak nak ke masjid. Waktu bila nak ke surau? Waktu solat sunat hari raya. Waktu solat sunat jenazah. Itu pun sembang-sembang lagi di luar masjid, luar surau. Masih sombong kita di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi. Hari ni saya bagi. Jangan marah saya. Ya. Kalau marah saya, jangan jemput saya. Saya cuma jalankan tugas, semua sampaikan saja. Ya. Kita sampaikan saja. Pasal apa? Bukan kita nak sombong. Pasal kita belajar bab sombong hari ni. Kita bukan nak sombong. Kita sesama Islam, sesama Muslim. Sayangkanlah sesama kita ni. Tak kira kafir atau tak kafir pun, kita masih sayang, menyayangi. Pasal apa? Itu semua makhluk Allah. Tak kira dia acong, tak kira dia amat, tak kira dia ramasami. Kita saling sayang, menyayangi, hormat, menghormati. Tapi bila ada peringatan Allah Ta'ala, tuan-tuan, kita sebagai Muslim, jangan kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak habis kita sombong, belum masuk kitab lagi. Ya, lepas tu jangan sombong. Allah bagi peringatan binatang kecil tu. Habis tuan-tuan, akhirnya kita elok-elok sembahyang juz apa? Kita punya saf rapat-rapat akhirnya jadi jarang-jarang. Betul? Elok tak pakai topeng, sekarang pakai topeng. Nampak? Jangan-jangan kita semua sombong. Nampak? Akhirnya kita pakai topeng. Ya. Kalau di masjid luar, di Selangor Negeri Sembilan, wilayah pun sama kan, kena bawa sejadah. Saya pesan sejadah, takut tangkap dia. Fine, bukan sikit, bukan 100, berapa? 1000. Janganlah daripada bagi 1000 tu kena denda, baik bagi kat surau. Betul? Hidup tak kita? Hidup surau. Kita hidup di sana. Duit tu untuk kita. Tu yang kata Datuk Ismail Kamus, duit yang kita punya itu bukan dalam poket, bukan dalam bank. Duit yang kita punya tu, tong surau lalu tu duit kita. Faham tak faham? Ni. Tu, ya, bila Allah hantar sampai kita tak boleh kuliah macam-macam. Sampai sembahyang pun jarak-jarak, sembahyang kena ambil nama, tulis nama, betul? Tak kira lelaki perempuan. Kat rumah dia kena buat tak? Tak kena buat ya. Tu, kat rumah kena buat juga nyaya tu kan. Tu kena renung kita, hanya peringatan Allah tu terlalu hebat, bukan kerajaan Malaysia. Tapi saya sayang tak Allah Ta'ala? Sayang. Walaupun kita terkurung di rumah, kita boleh makan lagi. Gemuk-gemuk Perdana Menteri kita kata. Rakyat Malaysia dikurung 3 bulan PKP. Betul? Semua duduk flat, semua duduk rumah teres, semua duduk banglo, duduk kampung, semua tak boleh keluar. Keluar, tangkap. Bila masuk PKPB, dilepaskan rakyat Malaysia, lepas raya, meraung tak balik raya. Allah, menangis kat rumah dengan lagu P. Ramlee, Dendang Perantau. Baru nak menangis. Waktu masa biasa sebelum ni, raya, habis raya baru balik. Macam-macam. Bukan raya, Ramadan pun tak balik. Tu. Yang menangis apa? Mak bapak di kampung. Masa apa? Ramadan tak balik. Seekor anak pun tak balik. Dia tak boleh panggil orang, dia panggil seekor. Betul? Allah, pasal apa? Biadab. Tak ada adab dengan mak bapaknya di kampung. Janganlah. Mak bapak bukan mati, hidup lagi di kampung, tapi tak tengok, tak jenguk langsung Ramadan. Walhal bulan Ramadan tu lah paling banyak pahala nak dibagi. Betul? Tu. Akhirnya Allah tak bagi Ramadan. Tarawih pun di rumah. Ada tarawih di rumah? Ada buat, tak ada buat? Ada. Tapi kadang-kadang ada yang tak buat. Bukan dia tak nak buat, dia tak tahu rupanya. Ada orang tak tahu boleh tarawih di rumah. Pakcik kenapa tak tarawih? Pakcik ingatkan tarawih tu wajib di masjid, dia kata. Boleh. Habis siapa nak baca selawat, ustaz? Astaghfirullahalazim. Selawatlah sendiri. Solat bukan solat fardu, solat sunat bulan Ramadan. Habis buat apa pakcik?
Tak berapa Ustaz, makan, buka puasa, sahur, tidur. Quran minta maaf Ustaz. Wahal dalam masa puasa boleh baca Quran tak? Tak baca langsung tuan. Wahal ditunjuk dalam TV PKP. Ada tak selongkar Quran waktu PKP? Sampai 30 juzuk dibacakan, diterjemahkan, ditafsirkan. Tak jenguk juga. Habis PKP diulang balik My Quran Time. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada follow tak ada follow? Follow lah tuan-tuan. Perempuan tolonglah follow. Kalau kita boleh tengok resepi di dalam TV, kenapa tak tengok resepi Allah Ta'ala? Allah bagi resepi nak masuk ke dalam kubur. Allah bagi resepi untuk kita prepare masuk dalam liang lahat. Allah bagi resepi macam mana nak masuk ke dalam syurga. Ada ke tak ada? Ada. Dah masuk juzuk ketiga tuan-tuan. Hari ni Al-Imran muka surat 2. Betul? Tu diceritakan perangai manusia Yahudi. Setengah pada Al-Baqarah tu cerita perangai Yahudi. Kita kalau buat perangai juga macam Yahudi lah kita. Nampak? Memang confirm ke neraka. Mintalah kepada Allah Ta'ala. Perangai kita tak nak terima ayat Allah Ta'ala. Kita sama, orang perak kata, sama macam Yahudi. Sebab tu apa? Pasal sombongnya kita. Ni sampai ke peringkat infak, hutang, riba. Ada tak ada dalam Quran? Ada tuan-tuan. Jangan kata tak ada. Kita dah ada perbankan Islam. Ada tak? Ada. Dalil Quran 282 Al-Baqarah bab hutang, riba. Sebelum riba, infak. Jangan sayang-sayang duit. Kita ni terkejar-kejar cari duit untuk nak hidupkan dunia yang sekejap. Kita terlupa cukup masa kita mati. Tu, cari jalan, jangan ambil riba. Cari tempat yang ada, yang tak ada riba. Ada ke tak ada tuan-tuan? Bank Islam? Ada bank Islam, ada bank muamalat. Kenapa nak follow yang tak sepatutnya kita follow? Ada dalil? Ada dalam Quran. Riba tu pun sama juga. Dalam Quran tu tulis bukan Allah haramkan, bukan Allah jauhkan. Allah perang tuan-tuan dengan riba. Dalam Quran tulis bukan haram, perang. Kalau perang macam mana tuan-tuan? Aduh. Kalau rumah kita dalam keadaan riba, kereta dalam riba, ke mana kita tuan-tuan? Apalagi yang bekerja sebagai bankers, bekerja bank, macam-macam. Kalau terlibat dengan bab riba, jawab besok dengan lidah yang fasih. Sorang-sorang dipanggil, the whole stakeholder tu, semua yang terlibat tu, yang membuatkan bab riba, jawab besok dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Allah bukan haram, Allah perang dengan bab riba. Sebab tu jangan sombong. Sebab tuan-tuan, ambil masa, duduklah depan TV tu. Kalau tengok kaji-kaji dan sejarah kita dari kecil tuan-tuan, tak pernah kita tengok Quran dibentangkan dalam TV selama 4 kali satu hari, 4 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Ada tak? Tak ada dulu? Dulu tak ada tuan-tuan. Dulu cuma ada setahun sekali tilawah internasional. Betul? Tilawah kebangsaan. Tilawah, bukan tilawah, bacaan Quran untuk bab kematian. Betul? Very important person. Bila mati je baru dibacakan Quran di radio dan di TV. Ataupun bulan Ramadan waktu nak sahur, ada tak orang baca Quran? Ada. Al-Qusairi, orang Mesir. Tu antara cerita. Maksudnya janganlah kita sombong, ambil masa dengan Al-Quran. Boleh tuan-tuan? Ya, pujuk hati kita, pujuk keluarga kita. Ada dalam TV, Allah tunjuk dah. Itu sebenarnya hadiah daripada Allah Ta'ala. Walaupun kita dalam keadaan kritikal sekarang ni, macam-macam dengan ekonomi. Satu, ekonomi tak boleh ikut ekonomi masalah. Ekonomi Islam dah ada dah. Cuma kita tak nak ikut. Bila tak nak ikut, Allah rudumkan, Allah jatuhkan. Pasal apa? Terlibat dengan riba, terlibat dengan bunga, dengan interest macam-macam. Allah jatuhkan ekonomi yang terlibat. Tu kena kendong kita. Balik pada kitab, iaitu bab sombong. Baru masuk kitab. Boleh? InsyaAllah. Tak pernah tengok dalam audio kuliah Facebook ada live, ya? Boleh tengok lagi, InsyaAllah. Tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dari Sufyan Al-Mis'ar berkata, saya mendapat berita dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu berjalan melalui beberapa orang miskin sedang makan roti di atas kain.
Maka mereka berkata, ya Aba Abdillah, sila makan. Maka ia turun sambil berkata, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang sombong. Lalu ia duduk makan bersama mereka, lalu berkata, saya telah menerima jemputanmu dan kamu kini harus menerima pula jemputanku. Maka pergilah mereka bersama Al-Husain bin Ali ke rumahnya. Lalu Al-Husain berkata kepada budaknya, keluarkan semua yang ada dari makanan yang engkau simpan. Tu ya, cerita sahabat Al-Husain ya, dipanggil oleh kaum miskin makan roti bersama orang miskin. Nampak? Dia orang kaya, orang berada, tapi dia sanggup turun dengan orang miskin. Sebab tu kita ni jangan sombong ya. Kadang-kadang kita sebenarnya Allah uji sebenarnya. Bila ada pangkat, bila ada harta, Allah uji kita. Bila Allah uji kita tuan-tuan, tu kadang-kadang kita tak perasan, kita jadi sombong, betul? Dah ada duit, dah ada harta, dah ada rumah, dah ada kereta, kadang-kadang kita tak perasan. Allah uji kita sehebat-hebatnya. Orang miskin pun Allah uji, orang kaya pun Allah uji. Miskin kadang-kadang sombong. Miskin dah, tak berduit, lalu surau tak singgah. Dia nak minta duit dengan orang juga, nak pinjam duit dengan orang juga kan? Ya? Lalu depan rumah Allah Ta'ala singgahlah. Sayangnya Allah Ta'ala, Allah sayang tuan kita ni. Malaysia ni terlampau hebat nikmat ni, betul? Terlalu hebat. Bila diperintah berkurung, kalau negara lain bergaduh-gaduh tak ada makanan, di Malaysia alhamdulillah tak ada level gaduh, betul? Tak ada. Tak cukup dihantar makanan. Bukan sikit ya, guru-guru ustaz ni, guru-guru NGO, guru-guru yang tak ada sangkut dengan kerajaan, semua rela pergi korbankan apa yang dia ada. Nampak? Berkurung. Tu pun tak cukup, order lagi online. Ada ke tak ada? Ada. Yang seronok Panda, Grab, semua cukup, betul? Cukup. Tu yang terkejut Perdana Menteri bila diumumkannya PKPB, tengok rakyat dia gemuk-gemuk belaka. Betul tak betul? Semangat dia keluar. Terkejut. Yang paling saya tak tahan nak gelak tu kawan saya, bila anak boleh sekolah tu, anak sekolah, anak tu nak sekolah, pagi-pagi dah gosok baju, siap-siap, anak tu pakai baju sekolah, tak jadi pergi sekolah, tak muat baju sekolah. Faham tak faham? Lama je tak pakai baju kan ya, punya hebat, asyik pakai t-shirt, bila pakai uniform sekolah, test koyak baju tu, tak boleh muat, jadi incredible Hulk dia. Nampak? Gemuknya rakyat Malaysia. Tu sama juga. Maksudnya nikmat yang Allah bagi terlalu mewah. Habis raya dia Allah perintahkan keluar lagi, PM suruh perintah keluar, boleh keluar, boleh bekerja. Habis raya Allah hantar pula durian. Betul tak betul? Berlonggok-longgok daripada Kuala Lumpur, Terengganu, Johor, malam-malam Batu Kurau, penuh durian, berlori-lori sampai Kuala Lumpur, tak terdaya nak makan. Daripada Musang King sampai Tupai King. Pernah dengar? Daripada Quran Time tu cerita ya? Daripada Musang King sampai Tupai King, mewah kita makan durian, semewah-mewahnya. Nikmat yang Allah bagi. Nampak? Sebab tu kena ada bab syukur kita ya? Orang lain tak ada makanan, tu kita ni jangan sampai ke tahap lupa pada Allah Ta'ala. Sebab tu bila Allah hadiahkan Quran, duduk sebentar, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ada tak tengah hari pukul 12 siaran langsung? Tak sempat ustaz, kerja. Pukul 5 ada ulangan. Ada tak ulangan dia? Pukul 5. Tak sempat ustaz, belum sampai rumah jam. Pukul apa lagi ulang? Pukul 10 ada ulang. Tak sempat ustaz, 5 minit tengok lelap ustaz. Ada je jawapan dia. Pukul apa lagi ulangan dia? Pukul 6 pagi. Tak dan ustaz, besok dah pergi kerja dah. Ada tak ulangan? Ada rakaman? Ada. Mana? YouTube, Instagram, Facebook, semua ada. Boleh ulang. Bukan ulang, boleh bagi lagi dengan nota dia. Ni nak dibukukan nota yang orang buat tu ya, muslimin kan catitan pada orang ramai tu, satu Malaysia yang catit dibukukan. Saya dah lock lah
2-3 buku. Kita nak catat pun tak terdaya, betul. Dia orang catat cepat, cantik tulisan, siap tulisan Jawi semua, baris lagi. Allah, tuan-tuan. Tu siap gambar lagi, ada PowerPoint lagi, gambar cantik, frame lagi. Pak, kalau itu pun kita tak terbaca, tuan-tuan. Agak-agak nak masuk liang lahat nanti, nak menghadap Allah Ta'ala, apa yang kita jawab? Salah satu soalan dalam liang lahat besok, masuk ke kubur, satu soalan, ditunjukkan kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lama kita hidup, ya, semenjak kita hidup ni baca Al-Baqarah 286 ayat. Kata Ustaz Fazrul, sebelum ni tak terbaca sebenarnya. Bila baca Al-Baqarah tu, kasih terfikir bila nak habis, betul? Waktu bila? Tu contoh tadarus Ramadan. Bila kita baca Al-Baqarah tu, lamanya nak habis, betul? Tu kita terlupa bila lama kita dengan Quran tu, sebenarnya kita dekat dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita lupa, tak sayang dengan Allah Ta'ala. Yang Allah buka sampai di tadabbur, ada adab baca Quran, ada tajwid, ada tarannum sekali, boleh ikut sekali. Kalau kita tak ikut juga, tuan-tuan, apa kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Tu hadiah sebenarnya. Janganlah cari pasal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, balik pada kitab tadi. Ya, maksudnya sahabat ni, ya, berjalan dengan depan orang miskin, dia duduk bersama makan. Kemudian dijemput, dia bagi syarat pula. Dia jemput, aku duduk, aku minum ni, lepas ni kau pula datang rumah aku. Allah, Tuhan, hebatnya orang kaya. Dia sama dengan Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim ni, dia kalau nak makan di rumah, selagi tak ada tetamu, dia takkan makan. Kita kalau kita lain, jauh, selagi tetamu tak balik, selagi tu kita tak makan. Kedekut nampu, betul? Perangai tak sudah, tuan. Janganlah, ya. Janganlah macam tu. Kita dah diajarkan dalam Quran, ada bab infak, betul? Jangan sayangkan duit, jangan sayang harta kita. Beza kita dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cari keliling kampung sampai dapat, baru dia makan. Nampak? Tu kena beza kita. Ya. Tu dia. Bab sombong. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Awwaluhum sayghun zanin wa malika kazzabun wa a'ilun mustakbir. Rasulullah SAW bersabda, 3 macam yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, 3 macam orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak dilihat, dan mereka tetap mendapat seksa yang pedih. Ni 3 gulungan, 3 macam orang ni yang tak akan diajak bicara, bertemu dengan Allah Ta'ala besok. Kita cari jalan nak jumpa Allah Ta'ala, betul? Tapi golongan ni 3 macam, tak dilihat, ditengok ataupun nak bicara dengan Allah Ta'ala. Malah mereka tetap dapat seksa yang pedih. Siapa dia? Yang pertama, orang tua yang berzina. Dah tua buat maksiat. Ni zina ni bab kias dia. Maksudnya zina ni bab maksiat, tak berhenti bab maksiat. Berlaku tak zaman sekarang? Berlaku. Dah tua-tua merogol orang. Ada tak berlaku? Berlaku. Banyak sangat tengok benda-benda yang tak elok, benda-benda yang tak senonoh. Sebab tu zaman sekarang ni, inilah yang salah satu duduk seorang-seorang, betul? Boleh tengok handphone, buka Quran, baca, senyum main baca. Boleh? Tak ada, tuan. Piramli dah bertunjuk cerita dia lah. Ya, dulu kan Mahmud Jun baca syair. Ya. Orang rumah dia tanya, "Buat apa tu bang?" Baca apa? Baca kitab kan? Baca kitab. Padahal dia tengok majalah. Gambar perempuan. Tapi mulut tu bagus. Dia baca syair tu. Tersebutlah kisah macam-macam kan. Dia senyum. Dulu lagi, orang dulu dia baca Piramli tu cerita, memang mesej untuk perangai orang kita ni. Memang mesej je tu. Nampak? Menunjukkan. Akhirnya zaman sekarang pakai handphone, betul? Bukan handphone. Ada orang baca Quran senyum-senyum, ada? Gila tu. Tak ada. Tu. Nampak?
Kecuali tengok My Quran Time, macam-macam ada, betul? Tadabbur dia, terjemahan dia. Ni maksudnya bab maksiat ni, ya. Orang tua yang berzina yang buat maksiat, dah berumur lagi maksiat. Semalam ke 2 hari lepas saya pergi ke mana, kita berhenti isi minyak dekat highway. Tengok motor yang jenis besar ni, Harley Davidson, betul? Jaguar tak lawan tu kan, ya. Motor yang ni lah, besi-besi tu. Kalau tengok kat masa, kalau cerita orang putih tu kat dekat-dekat mereka tu memang geng-geng yang pakai baju kulit tu. Ni bukan orang putih, orang Melayu. Dengan panjang lagi rambut. Kita ingatkan budak-budak muda. Kita tengok budak-budak muda motor kecil-kecil je. Sian. Maksudnya apa? Ni geng-geng mana? Geng 50-an, 60-an, 70-an. Nak cagak hand apa? Motor tu nya stand tu pun tak terdaya kan. Kawan lain tolong hulurkan. Gaya tu hebat. Allah tuan, berhenti tepi highway. Nak ke mana sebenarnya tuan? Nak ke mana kita? Tapi saya tak berani nak tanya kan, kena hentak pula kita kan. Ada dia ramai, walaupun dia tua, dia ramai. Bukan satu motor, lebih pada 20 motor duduk tepi jalan tu. Nak buat apa? Berhenti sekejap, rehat, minum air, isap rokok. Itu je. Saya tengok dia punya belanja tu, perbelanjaan, saya pernah tanya dia punya belanja, kasut dia, jaket dia, kulit dia, Allah, ratusan ribu. Macam mana Ustaz? Sekali dan hidup sekali, betul? Dapat EPF, dapat apa semua. Itulah cerita dia. Orang sepatutnya dapat duit ke mana tu kan? Ke Mekah, pergi jumpa apa? Pergi lawat makam Rasulullah, macam-macam. Ini beli motor besar sekali seumur hidup. Allah. Pernah diceritakan ya, ada yang bawa motor besar ni, dia dah berumur 50, 60 tu. Kadang-kadang bawa kereta pun terlelap. Saya sendiri pun terlelap. Saya terlelap, tersondol. Dan nak sampai rumah, sondol kereta orang. Saya lepas kuliah subuh, elok daripada Polisen tu, jalan drive elok, masuk depan UKM tu, dah nak sampai traffic light tu, sondol juga kereta orang. Saya nampak terlelap 1 second aja. Pasal apa? Kita tengah speed. Bila tengah speed, 1 second terlelap, ke mana steering tu kan? Tu masalahnya bukan kereta drone, betul? Kalau kereta drone pun terlungkup juga, betul? Ni bayangkan, saya pernah dengan kawan, dia bawa rumah dia, bawa motor besar, menghala ke sepadan, accident tepi highway. Dia tergoyang sikit, mungkin terlelap sikit, tergoyang, kena seret railing tu. Akhirnya dia selamat, cedera lah tapi selamat. Yang sedih orang rumah dia. Orang rumah tu terseret leher tu dekat railing. Dia tak boleh kutip badan orang rumah, dia kutip kepala orang rumah dia tu. Nak ke mana kan? Kita ada benda yang selamat boleh kita pakai untuk jalan jauh, untuk jalan dekat, betul? Ada benda tak kisahlah kita kancil, boleh jalan juga, betul? Sampai ke Kelantan boleh, tak ada masalah. Tapi kenapa nak cari benda yang memudaratkan, yang kita tahu tak terdaya? Nak cagak motor tu kadang panggil anak muda, tolong pakcik macam tu. Allah tuan, tu kena renung kita. Patutnya bila dah ada duit, dah ada, carilah jalan. Nak mati, apa persiapan untuk kematian kita? Nak tunggu anak kita doa, nak tunggu anak kita tahlil, belum tahu. Tunggu orang surau pun belum tahu juga ikhlas ke tak ikhlas. Kalau dia bagi lauk cantik, alhamdulillah, betul? 400 kali la ilaha illallah tahlil. Semangat dia, ada gear 1, gear 2, gear 3, betul? Tahlil. Pasal apa? Lauk kambing pusing, kambing mandi. Tapi kalau lauk ikan paling, tahu ikan paling? Ikan kembung. Ikan mambung, minta maaf 33 je. Tu orang surau tu jangan main. Pasal kita orang surau tu, kita tahulah lauk tu je. Itu tak apa juga, kena mihun, tak merawa gitu. Tu contoh kan. Jangan harap tahlil orang, jangan harap sembahyang orang, jangan harap zikir orang, walaupun kerabat kita sendiri, ya, dia tak jadi kan. Sebab tu Tuan Guru Datuk Seri Kamus pesan, tahlil kita sendiri dulu. Tak payah banyak, pagi-pagi la ilaha illallah 10 kali cukup.
samping kita jaga jantung kita. Tahlil tu jangan terus macam ada orang ada lauk. Tahlil tu kita tarik nafas. La ilaha illallah. Tarik nafas lagi. Relax. Sebut nama Allah Ta'ala. Pasal jantung tu suka disebut nama Allah Ta'ala. Kan kita sebut la ilaha illallah tu, mulut kita ni terbuka, tak tutup. Tu jantung tu seronok bila kita sebut la ilaha illallah. Apa lagi subuh-subuh tuan. Ni. Carilah jalan untuk kita jangan sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ke mana kita merayau? Ni, pertama orang tua yang bermaksiat. Yang kedua, raja yang berdusta. Maksudnya apa ni? Bukan raja je, pemimpin yang berdusta. Takkan jumpa Allah Ta'ala. Dia jadi pemimpin, rakyat pilih, tapi dia masih lagi berdusta, masih lagi menipu rakyat. Tunggu. Allah tunggu besok dengan malaikat-malaikatnya. Nampak? Ni. Sebab tu nak cari pemimpin yang takut Allah, takut hukuman Allah Ta'ala, taat Allah, taat Rasulullah, dan ikut kitab Allah. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nampak? Tu pemimpin yang sebenarnya. Jangan cari pemimpin yang tidak-tidak kan. Pemimpin macam-macam, betul. Ada duit, ada harta, ada pangkat, dia boleh jadi pemimpin. Jangan. Itu bukan syarat utama dia. Syarat utama dia tu takut betul-betul dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, Allah takkan jumpa orang miskin yang sombong. Tu. Miskin dah, sombong. Tu contoh. Lalu depan surau tak nak singgah. Sekali-sekala singgahlah, buang air. Nampak? Sombong ni, menghabiskan bil air surau, betul? Janganlah. Dah miskin tu, mintalah kepada Allah Ta'ala. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq. Tu, dah masuk isyak belum? Kita tengok. Dah 2 minit lagi. Okey. Tu antara yang kita dipesankan. Orang yang tak bertemu dengan Allah Ta'ala, orang tua yang maksiat. Yang kedua, pemimpin yang berdusta. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Ini kitab tulis, bukan saya. Yang seterusnya, Abu Lain As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku 3 macam yang pertama masuk surga. Kita baca masuk dia. Dan 3 macam yang pertama masuk neraka. Adapun 3 macam orang yang masuk, yang pertama masuk surga, iaitu orang yang mati syahid. Kedua, hamba sahaya yang di samping kesibukannya di dunia tidak meninggalkan taat kepada Tuhannya. Dan orang fakir yang banyak anak keluarga tawaduk, itu masuk ke surga. Dah miskin, dia masih lagi tunduk, malu dia dengan Allah Ta'ala. Cukup masa ke surau, cukup masa ke masjid, malu dia. Pasal apa? Dia makan rezeki Allah Ta'ala, bukan rezeki manusia kan. Allah yang bagi rezeki tu. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq. Yang bagi rezeki siapa? Allah, bukan manusia. Kita silap besar sampai sekarang masih bergantung dengan manusia. Bos tu bagi rezeki, silap. Pasal apa? Bos tu punya rezeki pun Allah yang bagi. Kita kadang-kadang kesilapan besar tu. Itu akhir zaman ya. Kemudian orang yang masuk surga lagi, orang yang mati syahid. Salah satu yang mati syahid bukan masih mati yang mati berperang. Yang cari ilmu tu, tengah-tengah cari ilmu mati. Syahid tak dia? Syahid. Boleh tak kita dapat? Boleh. Tengah-tengah duduk majlis ilmu ni, meninggal kita. Syahid tak? InsyaAllah syahid. Pasal kita menghadap. Jauh beza dengan online, tuan-tuan. Online di rumah. Bila di rumah, macam-macam, betul? TV ada, makanan ada, minuman ada, surat khabar ada. Betul online, tengok online. Tapi benda yang apa ni buat? Jauh. Tapi duduk masjid ni, bila duduk masjid dalam surau, kita duduk walaupun daripada mukaddimah sampailah sadaqallah, kita lelap selelap-lelapnya. Pahala tak kita dapat? Berpahala sebenarnya. Maksudnya tangan kita, kaki kita, badan kita, mata kita, walaupun tertutup mata, terlelap, tapi kita masih terus menghadap Allah Ta'ala sebenarnya. Tangan tu zikir yang hebat. Duduk majlis zikir yang hebat. Duduk di tapak masjid, duduk di tapak surau. Mati yang hebat. Apa? Tangan tu, satu tubuh badan ni menghadap Allah Ta'ala secara langsung.
Walaupun lelap, selelapnya daripada mukadimah sampai sadaqallah, masih lagi lelap. Tu hebatnya mengaji dalam masjid dan surau. Yang kedua, orang mati syahid. Yang ketiga, orang yang mati hamba sahaya yang sibuk dengan bekerja, bab dunia, tapi tidak meninggalkan ta'anah. Dulu hamba yang zaman ada hamba. Dan orang fakir, tadi sudah. Ada pun 3 macam. Yang pertama masuk neraka, maka iaitu raja yang kejam. Bukan cakap ni, ini kitab tulis. Raja yang kejam masuk ke neraka. Orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga, orang miskin yang sombong. Diulang lagi bab orang miskin. Tu 3 golongan yang akan masuk ke neraka, jauh pada bab surga. Yang pertama, orang raja yang zalim, pemimpin yang kejam. Jangan kita kejam dengan rakyat. Dah jadi pemimpin, bukan pemimpin negara, pemimpin yang dalam rumah pun jangan kejam. Jangan khianat, jangan zalim. Siapa pemimpin dalam rumah? Ibu dan ayah. Jangan kita zalim pada anak kita. Zalim macam mana? Bukan zalim tak bagi makan. Zalim tak diajarkan anak tu Quran, tak diajarkan fardu ain, tak diajarkan bab innad dina indallahil Islam. Itu antaranya tuan, jangan zalim di rumah. Cari jalan pujuk anak-anak kita Quran, pujuk anak kita berjemaah, pujuk anak kita sembahyang berjemaah, makan berjemaah, macam-macam bab cari pahala. Yang kedua, orang yang tidak kaya, yang orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Tak kira, tetap ada zakat. Bukan banyak pun, 1000 berapa ringgit? 25 ringgit aja. Betul? 100 2 ringgit 50 sen. Itu je. Bukan kita punya tu. Tu kan kita punya. Itu hak orang lain. Akhir sekali, orang miskin yang sombong. Tahulah, jangan kita sombong dengan Allah Subhanahu. Takkan tukut hari ni kita kena ikut SOP. Tak ada kan tutup balik surau kita. Kena follow SOP. Mohon tuan-tuan ikut SOP. Bukan daripada Malaysia. Itulah yang Allah hantar, kita kena follow untuk mencegah benda-benda yang sepatutnya kita cegah. Jangan sampai jadi mudarat. Hati-hati, bukan apa, bab ni dah mudarat, dah melarat, kita kena cari jalan untuk putuskan mudarat tu. Cari jalan biar kita semua boleh beribadah, biar kita semua nak bersiap-siap untuk menghadap Allah Ta'ala cara yang terbaik. InsyaAllah, mana yang baik daripada Allah Ta'ala, mana yang kelemahan saya daripada diri saya sendiri, kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahya jasadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisharimna wa akhdi hawalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tahasanna bi zati wa jabbar wa tasamna al malakut allazi la yamut isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir a'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa-siapa yang nak air zam-zam, saya ada bawa stok masih simpan. Tahun ni tak ada orang jual, saya ada, insya-Allah stok.